Bajet 2008 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan baru-baru ini dimulakan dengan menyebut beberapa catatan apa yang dikatakan sebagai pencapaian cemerlang negara. Antara yang sempat saya teliti ialah bila mana disebut bahawa kekuatan syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan atau disebut GLC apabila dihitungkan kesemua kekuatan dananya disebut oleh Perdana Menteri berjumlah sebanyak 130 bilion ringgit Malaysia. Dan ini dijadikan alasan oleh Perdana Menteri bahawa bajet 2008 ini adalah satu bajet yang menjanjikan perubahan yang cukup baik kepada rakyat. Dan apabila kita teliti lagi dokumen bajet tersebut, ke mana sebenarnya diagihkan, ternyata pengagihan itu masih lagi berdepan dengan satu perancangan yang lebih menumpukan faedahnya kepada kawasan-kawasan yang sudah sedia maju. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks ucapan bajet di bawah subtopik pembangunan prasarana. Dana yang besar diperuntukkan adalah untuk meningkatkan lagi kemudahan prasarana pengangkutan awam kepada sektor Lembah Kelang dan juga Pulau Pinang. Dan itulah satu-satunya perancangan yang disebut oleh Perdana Menteri di dalam dokumen bajet. Kesemuanya itu akan menjadikan tumpuan pembangunan masih lagi berkisar kepada kelompok yang sudah sedia senang. Dan inilah yang menjadi suatu bahan yang kritikan kita terhadap bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana tumpuan diberikan kepada Pulau Pinang dan Lembah Kelang sahaja. Apa hal Alor? Bagaimana Kota Baru? Bagaimana Kuala Terengganu? Apa nak jadi dengan Melaka atau Ipoh? Ya. Itu belum lagi kita bercakap soal kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak misalnya. Ternyata bajet ini terus memberi tumpuan yang tidak seimbang. Perkara kedua yang saya fikir cukup menarik ialah bagaimana dokumen bajet itu merencanakan persoalan keperluan perumahan rakyat. Saya menganggap bahawa peruntukan untuk menjawab masalah penyelesaian keperluan perumahan rakyat ini masih lagi merupakan satu pendekatan melepaskan batuk di tangga. Ya, apa tidaknya sekadar disebut bahawa pembangunan rumah mesra rakyat cuma sekadar 4,000 unit. So kalau kita bahagikan dengan 14 buah negeri yang ada dalam negara kita, maknanya satu negeri akan hanya berpeluang untuk memiliki rumah mesra rakyat dalam angka ratusan sahaja. Saya masih ingat masa menjadi wakil rakyat di Kedah, terhadap soalan saya kepada Menteri Besar Kedah waktu itu, Datuk Syed Razak, Syed Zain, berapakah senarai rakyat Kedah yang sedang menunggu untuk memiliki rumah yang berdaftar dengan unit perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri? Jawapan Menteri Besar waktu itu ialah 25,000 orang rakyat Kedah yang berpendapatan rendah yang sedang menunggu rumah yang mampu mereka milik untuk dibina oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun bajet di bawah
rancangan Rumah Mesra Rakyat yang diumumkan oleh Perdana Menteri cuma 4,000 unit untuk seluruh Malaysia. Bayangkan, ini yang saya sebutkan tadi sebagai satu pendekatan melepaskan batuk di tangga, bukan di atas semangat untuk menyelesaikan masalah rumah rakyat. Manakala di bawah kategori rumah mampu milik pula adalah 36,000 unit. Ya, dan sebanyak 6,000 unit pula adalah rumah terbengkalai. Kalau dihitungkan kesemuanya, dia tidak pun melebihi 50,000 unit. Ya, rumah untuk keperluan rakyat. Saya kira kerajaan yang bertanggungjawab adalah kerajaan yang memberikan keutamaan kepada masalah yang paling asas sekali kepada rakyat yang memerlukan. Dalam konteks ini adalah perumahan rakyat. Dan ternyata bajet ini tidak memberikan jawapan terhadap perkara tersebut. Seperkara lagi yang ditimbulkan oleh bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari ialah berkaitan dengan yang dispinkan sebagai pendidikan percuma. Ini ditonjolkan apabila Perdana Menteri menyebut bahawa yuran sekolah rendah dan juga yuran sekolah menengah dihapuskan. Dalam penelitian saya, yuran sekolah rendah cuma RM6 setahun. Manakala yuran sekolah menengah pula adalah lebih kurang RM9 setahun. Tapi apabila buka sekolah nanti, kita hantar anak-anak kita ke sekolah. Anak-anak kita masih terpaksa membayar yuran PIBG, yuran persatuan, yuran persatuan beruniform, yuran majalah, yuran sukan, yuran majlis sukan sekolah-sekolah di peringkat negeri, yuran makmal komputer dan segala macam yuran lagi. Yang jelas, potongan yuran sekolah rendah sekitar RM6 masih lagi tidak mampu menjawab persoalan yang sebenar terhadap pelbagai lagi kenaan yuran yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar. Begitu juga dengan yuran sekolah menengah yang mencecah lebih daripada RM100. Tetapi secara tidak bertanggungjawab, media massa yang di bawah kawalan pemerintah terus mempropagandakan bahawa inilah bajet hadiah kepada rakyat, iaitu negara kita menawarkan pendidikan percuma. Saya kebetulan pernah terbaca bagaimana sebuah negara pengeluar minyak di Eropah, Norway, mengagihkan hasil kekayaan minyak kepada rakyatnya. Dalam bidang pendidikan misalnya, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, peringkat ijazah pertama, ijazah sarjana, sampailah doktor falsafah. Asal saja rakyat negara Norway nak belajar, maka pendidikannya adalah percuma, sepenuhnya percuma. Dan ini sangat berbeza dengan pendekatan negara kita. Walaupun selepas 50 tahun merdeka, kita dapati bahawa yang mampu untuk dihapuskan oleh kerajaan cuma yuran peperiksaan yang berlaku pada bajet tahun lepas, dan kali ini yuran peperiksaan, yuran pengajian atau yuran tahunan yang cuma saya katakan tadi RM6 di sekolah rendah, RM9 sekolah menengah. Sedangkan beban yuran lain akan terus terpaksa ditanggung oleh rakyat. Dan ini sangat memberikan kesan yang sangat terbeban, terutama kepada kelompok rakyat yang mempunyai anak-anak yang ramai yang bersekolah.